Parlimen itulah contoh penggunaan bahasa Melayu oleh orang yang kurang beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan kami di channel ini. Semoga semuanya selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Oke, di video kali ini kami akan mereaksi sebuah video yang mengulas tentang penggunaan bahasa Melayu di parlemen negara jiran dan dibandingkan dengan beberapa negara lain termasuk di Indonesia. Dan mari kita tonton dulu beberapa cuplikan situasi persidangan di parlemen negara jiran. Mengawal keselamatan di Malaysia tidak diberi perhatian. Ini yang sangat menyinggung perasaan saya. Kononnya Barisan Nasional membela anggota-anggota polis dan tentera, kepala bapak mereka. Tarik baliklah perkataan kepala bapak tu. Hajar Yang Berhormat, tarik balik. Tarik balik Yang Berhormat. Saya ingin tarik balik. Itu janganlah nak hajar dalam dewan ini. Saya minta macai-macai semua duduk. Apa macam-macam? Kurang hajar apanya? Jangan jadi celaka ya. Apa dia kata? Tak, beliau tarik saya balik kata kenyataan. jangan jadi celaka. Saya tak kata awak celaka. Kau awak rasa awak celaka? Kami mencapai kemenangan. Kalau boleh keluar, kalau tak nak Kami di pihak yang menang. Nak bincang harayat pun tak ada belajar. Pedang mental koyak. Mental koyak. Hormat dekat lawyer. Tapi hari ini pertama kali saya dengar lawyer kaki bohong. Bohong. I was there. Perikatan Nasional pembohong lah. Pembelot. jadi lawyer bohong. Balik. Tak ada Saya mau tarik balik Perdana Menteri. Saya mau tarik balik. Putrajaya duduk. Tarik balik. 33 bulan Tarik Putrajaya. balik. Ini tuduhan jahat. Speaker. Cukuplah Putrajaya. 36. Sejarah telah membuktikan. Putrajaya duduk. Lakukan kesalahan. 36-6. Tuan Speaker. Apa ini? Biadab, ini kurang ajar. Ini tarik balik, ini biadab yang bertuah. Memang kurang ajar, ini berhormat tak layak duduk sini. Something, what you want? You nak gaduh dengan saya? Ini time. Tanya saja. Kita Duduk lah. Tarik balik. Kau salah orang. Kau salah orang. Kalau berani bahasa. Awak seorang yang bodoh. Supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang Kamu tunjuk kau siapa? Tunjuk. Kau siapa? Mana surat kuning? Surat kuning. Bohong. Saya tidak bawa. Ini penipu. Baru dapat hari ini lah. Baru dapat hari ini. Jangan kelentong lagi dapat tangan. Baru dapat hari ini. Hari ini baru mula dewan. Bukan semalam. Kena batangan kau. Bohong. Kena buat. Kena batangan. Penipu. Ini bukti. Ini bukti. Kalau kau mana tunjuk? Kamu yang biasa Sudahlah. memang kaki penipu. Tunjuk surat kuning. Inilah kaki penipu. Yang ada surat. Kalau ada pun sudah botak. Tipu hari-hari. Tunjuk surat tolak tunjuk. Mana? Ya, itu tadi cuplikan situasi persidangan di parlemen negara jiran atau Dewan Rakyatnya. Dan bagaimana pendapat seorang profesor pakar bahasa Melayu atas penggunaan bahasa di parlemen negara jiran. Bukan salah menggunakan apa jenis bahasa, tetapi situasinya mesti sesuai. Okey. Takkanlah kalau kita pergi jumpa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita bercakap tak senonong dengan dia kan. Itu yang berlaku sekarang. Kita menghormati kedudukannya sebagai ketua negara, dan kita menghormati situasi rasmi. Kita menggunakan bahasa yang rasmi. Tak menjerit-jerit lah macam dalam parlimen kan Dr. Nick? Parlimen itulah contoh penggunaan bahasa Melayu oleh orang yang kurang beradab. Ya, Kurang beradab. Betul. Dia seolah-olah menggunakan situasi menyuara pandangan dalam bentuk yang paling tidak baiklah. Saya rasa kadang-kadang tak perlu ditunjukkan ya, tonton melalui televisyen, kerana penggunaan bahasa dalam parlimen pada masa inilah memalukan. Takkanlah pula kita nak ada undang-undang mengawal bahasa kan Dr. Ya, Nick? betul. Terlalu banyaklah undang-undang. Ada tak undang-undang yang mengawal bahasa, penggunaan bahasa yang salah? Dia gini, ada hukum bahasa. Yang patut dihormati. Tapi banyak orang melanggar kerana dia tak tahu atau memang dia tidak menghormati bahasa ataupun lah. dia sengaja. Tidak menghormati bahasa kan. Kerana dia tidak mencintai bahasa. Orang tidak kaitkan percintaan, dengan bahasa. Sebenarnya bahasa ni perlu dicintai, ya, dan ditinggikan, diberi kedaulatan kepada bahasa. Sebab itu ada negara seperti sedihnya masyarakat kita
tidak mencintai bahasa. Wow, Dr. Nik, itu satu kenyataan yang sangat berat untuk diterima oleh masyarakat Malaysia. Apa maksud Dr. Nik? Bandingkan dengan orang Perancis, orang Jerman, orang Jepun, Indonesia dan orang Indonesia. Apabila tiba waktu untuk penggunaan bahasa kebangsaan, mereka akan menggunakan bahasa kebangsaan. Mereka tidak akan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Di Malaysia, orang seolah bermegah dengan penguasaan bahasa Inggeris yang baik dan tidak rasa malu kalau tak pandai menggunakan bahasa kebangsaan sendiri. Kita kena ubah sikap itu, ya. Berbangga dengan penggunaan bahasa kebangsaan, tetapi pada waktu yang sama pandai menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Orang ini kan keluar masuk dalam dunia antarabangsa dengan senang. Sebab di bidang kebangsaan, dia akan menghormati bahasa kebangsaan sendiri. Keluar ke dunia antarabangsa, dia akan menggunakan bahasa antarabangsa. Tadi Dini ada cakap, cuba sambung balik apa yang awak cakap. Umpamanya lah dalam perbicaraan ataupun percakapan orang-orang muda. Cuba bagi contoh. Macam SMS yang pendek-pendek tu semua. Dan contoh, kalau kau orang, macam kataan korang tu semua. Dia macam ni, dia mungkin salah dari segi penulisan, tapi percakapan tak ada masalah kan? Dia begini, orang Malaysia, terutama orang Melayu lah, kerana bahasa ibunda dia bahasa Melayu kan, dia tak dapat membezakan penggunaan bahasa yang bersifat rasmi, ya, dengan penggunaan seharian. Dia menyampaikan ucapan, tapi bentuk bahasanya bentuk bahasa yang tak sama. Bentuk bahasa ban saya panggil. Walhal kita harus bezakan bisa waktu menyampaikan ucapan, pidato dan sebagainya yang bersifat rasmi, bentuknya mestilah bahasa Melayu yang baik. Tapi kalau sembang-sembang, ya, minum kopi atau di rumah, jangan pula di rumah, atau nak membeli ikan, takkan pula kita pergi cakap kepada penjual ikan, pelik dalam bahasa baku yang pelik bunyinya, dia pun kata apa mana kan. Jadi pokoknya gunakan bahasa mengikut situasinya. Situasi yang macam tadi lah. Tapi kalau situasi rasmi, jangan tukar kepada situasi yang tidak rasmi. Kita merendahkan bahasa kita sendiri. Jadi mengapa kita harus turunkan bahasa kita? Kita harus cakap bahasa Melayu yang tinggi, kita naikkan bahasa supaya dia belajar. Ya, ketika menjadi seorang pemimpin, baik di lembaga dewan atau pemerintahan, maka ia akan menjadi cerminan bagi rakyatnya. Jika penggunaan bahasa tidak dilakukan secara baik dan tepat serta beradab, maka rakyat akan meragukan kapabilitasnya. Dan di sisi lain, bahasa sebagai jati diri bangsa dan negara secara perlahan akan sirna. Dan hal ini menjadi salah satu faktor yang melemahkan upaya untuk memartabatkan bahasa kenegaraan.